Yelah, dia tak record ni. Stop record. Tadi dia record ke dia tak record Masa mula-mula masuk tu. Meeting start. Blah 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 blah. Selalu dia record. Recording have started. Okay. Mana berapa ni? Kami pernah habis. Tak first aku tengok ni dia buka drop tu. Kau dah makan kepala tu. Sawal baru. Ui, kau bosong. Tinggi tu. Saya kira dapat dulu yang aku dah suka. Ya. Saya nak pergi dia tak berlebat. Ya. Saya kira dapat. Mereka. Ih, bosong tu. Kau makan kepala ni. Kami datang. Mama Zat. 0.02. Drop. Boleh ke tu? Ada yang dah siap ke? Belum Okay. Apa masa ada lagi 5 minit.
Yes, ya. Buat basuh lah. Halo. Mana yang dah siap? Sarah Sufia. Okay, cantik. Kosong-kosong. Saya mana ada bagi kosong-kosong? Sekejap, saya tulis dulu jawapan akhir. Yang ni kamu dapat M dia 1. Okay. Oh lah. Betul lah. Dia jadi kosong. Betul. Okay, ini kamu akan dapat 2. Yang ni kamu akan dapat 2. Yang ni kamu akan dapat 7. Okay. Sarah Sofia betul semua. Bagus. Amirul. 7 tolak 1 pun jadi 8. Nombor 1 salah. Nombor 2 salah. Y susun dekat atas. Y susun atas, X susun bawah. Kamu tak label. Kamu tak tahu ni berapa ni. Ni tak label ni. Berapa ni? Nombor 3 salah. Amirul. 4 salah. 5 salah. Tak susun. Kan tadi saya beritahu. Sini X1. Sini Y1. Sini X2. Sini Y2. Dah nampak ni baru kita boleh susun cantik. Baru kita boleh susun 10 tolak 1. 10 tolak 4. 7 tolak 1. Baru boleh susun cantik macam ni. Salah susun ni semua salah susun. Okey, tapi cubaan bagus. So hati-hati lain kali Mana ingat kat atas tengok formula balik. Tengok formula. Apa-apa pun follow balik formula. Okey. Hilman. Okay, Hilman betul semua, bagus. Tak apa, salah kita repair je lah. Masalah. Nasrul. Betul tak cikgu? Betul sampai nombor 3 je. Lagi 2 lagi. Nombor 1. Tak cukup, salah. Bukan salah. Jawapan dia tak sempurna lagi ni. Kan tadi saya beritahu tak nak tinggal macam ni. Tak nak tinggal macam ni. Tak nak tinggal macam ni. Kamu ada dalam kelas ke tak ada? Nombor 2 susun salah. Nombor 3 tak nak tinggal macam ni. Ni. Nak kena tinggalkan dalam bentuk apa ni? Tengok balik. Ni 7/1 tak nak tinggal macam ni. Tak nak semua tak nak tinggal macam tu. Benda boleh pemudahkan, tolong pemudahkan. Sekarang kena tahu yang mana boleh pemudah, yang mana tak boleh pemudah. Kalau tak tahu, bagi tahu. Okay? Kalau tak tahu yang mana kena boleh pemudah, tak boleh pemudah, kalkulator je lah. Kamu kalkulator je jawapan akhir tu. Jawapan akhir tu kalkulator sahaja. Tekan dalam kalkulator 6/3 jadi apa? Yang tu kena buat kerja tu. Kalau dah tak tahu nak pemudahkan, tak mahir, nak congak tak tahu, kalkulator 6/3, kalkulator kan, dapat apa? Buat balik semua. Semua cek balik. Saya bayar hantar.
Tidak nanti sampai exam pun macam tu. Lagi bahaya. Adam. Nombor 1. 6/6 tinggal dia 1. Okay, bagus. Nombor 2. Nombor 2 jadi 16. Nombor 2 jadi 16. Nombor 2 jadi 16. Alah. 0 bagi 16. Try kalkulator tengok. Nombor 3 jangan tinggal 2/1. Nombor 4. Nombor 4 salah. Nombor 5 jangan tinggal 7/1. Update dekat kamu punya buku lah. Update dekat kamu punya buku. Okay, tengok. Apa-apa pun refer pada formula. Tak ikut formula jadi salah. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Ni malas ni isi ni. Isi X1, Y1, X2, Y2. Sebab kita tak kerti congak. Kita tak boleh nampak lagi. Kalau kamu dah boleh nampak dah mana Y1, mana Y2 dia, tak payah dah buat ni. Sekarang ni tak nampak. Sekarang ni tak nampak. Isi benda ni. X2, Y2. Nanti kita tinggal susun je. X1, Y1, X2, Y2. Tak buat benda ni jadi salah. X1, Y1, X2, Y2. Bukan saya pelikirkan kamu. Sebab kita belum cakap lagi. Buat cara yang manual dulu. Kita tak cakap. Dah cakap lagi nanti tak payah tulis. Tak apa. Sekarang tak cakap. Sekarang baru belajar. Baru belajar isi benda ni. Dapat point, isi X1, Y1, X2, Y2. Isi ni. So nanti bila masuk formula baru dia jadi cantik. Tengok nombor 1 ni. Tengok nombor 1 ni nak masuk formula dia. Okay, M. Y2 dulu. Okay, Y2 10. Tolak Y1 4 per. X2 dulu. X2 7. Tolakkan dengan 1. Pemudahkan atas. 10 tolak 4 6. 7 tolak 1 6. Nampak? Sama dengan 1. M dia sama dengan 1. Macam gini. Macam gini. Jangan malas lagi. Belum lagi masa untuk kamu malas. Okey, nombor 2. Okey. Tengok X tu. Y2 kosong. Y1 kosong. Okey, M dia sama dengan Y2 tolak Y1. Okey. Betul X2 pula. X2 negatif 10. X1 tolak 6. Okey. Ni kalkulator ni kamu dapat kosong per negatif 16. Kalkulator benda ni. Dapat kosong. Kosong bagi 16. Okey. Nombor 3. Y2 6. Y1 kosong. Per. X2 3. X1 kosong. Dah tolak. 6 tolak kosong 6. 3 tolak kosong 3. 6 bagi 3 2. Siap. Nampak? Nampak tak? Nampak tak nampak macam mana nak buat? Tak apa. Salah, repair. Belajar daripada kesilapan. Okay? Ini yang penting dia. Isi ni. Ni. Sebab kamu selalu tersilap. Yang mana Y1, yang mana Y2. Okay. Sekarang ni saya nak tanya. Tahu ke tak tahu macam mana nak labelkan ni? Macam mana nak label ni? Dekat mana nak bubuh Y1? Dekat mana nak bubuh Y2? Itu dapat ke tak? Dapat ke tak dapat? Dapat Itu tak ada masalah Okay. Ada satu lagi masalah ni lah. Tak tahu tak bagi tahu. Senyap. Tak cakap. Kena bagi tahu lah. Voice kan. Okay.
Okey, sekarang ni saya nak tanya ni. Okey, siapa yang ada modul, buka muka surat 1. Kamu tengok soalan nombor 4. Okey, dalam jawapan dia ada benda ni. Okey, cuba tengok. Ada ke tak ada? Ada tak? Siapa yang dah print modul, ada tak benda ni? Soalan nombor 4, muka surat 1. Ada ke tak ada? Ha. Okey. Okey. So dekat sini, kalau kamu perasan, dia bagi kita koordinat ke tak ada? Ada tak dia bagi kat kita? X, Y berapa? Ada tak? Ada tak dia beritahu kat kita X berapa, Y berapa? Ha. Dia belanja tak kita? Dia beritahu tak titik dia berapa? Ada? Mana? Mana dia beritahu kat kita X berapa, Y berapa? Tak ada pun kurungan. Sini tak ada pun kurungan. Ha, sini tak ada pun. Sini tak ada pun. Ha, tak ada pun sini. Ha, mana ada dia bagi? Dia tak bagi. So macam mana kita nak letak X1, Y1 kita? Ha, so kamu kena tahu sekarang ni koordinat di atas line. Koordinat di atas line. Okey. So benda yang atas Y, benda yang dekat garis Y, X dia kosong. Okey. Y axis. Okey. X dia kosong. Y dia ada nilai. Benda yang atas X axis, X dia ada nilai, Y dia kosong. Okey. Jadi yang dekat 8 ni, apa dia punya koordinat dia? Ha, apa koordinat dia? Ha, apa koordinat yang dekat yang nombor 8 ni? Ha, tahu ke tak tahu koordinat dia apa? Dia dekat atas line apa? Dia atas line X ke atas line Y? Y, X, Y, Z, A, B, C, D. Ha, yang mana? Atas line X ataupun atas line Y? Adam? Yang mana Adam? Ni dia ada dekat atas line X, Y ni. Nampak? Ni line Y. Ni line Y. Okey, atas line Y, X dia kosong. Okey, X dia kosong. Okey, jadi dekat sini ni Adam 08. Ha, 08. Okey, 08. Okey, cuba tengok dekat sini. Sini berapa Adam? Mana? Ni, T negatif 4 ni. Apa dia punya koordinat dia? Tak, sini punya. Koordinat dia berapa? Ha, berapa? Berapa Adam? Ha, dekat sini 08. Dekat sini? Berapa koordinat dia? Hello, Assalamualaikum. Di mana ya? Okey, siapa-siapa tolong jawab. Apa koordinat dekat negatif 4 ni? Kamu tak tahu ni, tak ada jawab ni. 04 salah. Bukan 04. 40 bukan.
0, -4. Kat sini 0, -4. 0, -4. Okey. Sini 0, -4. Sebab kat sini ni -4. Atas line Y, X kosong. X dia kosong. Y dia ada nilai ni. Boleh? Dapat ke tak dapat? Okey. Tengok yang ni pula. Dekat sini. So ini atas line X. Tengok line X apa yang kosong. Okey, jadi koordinat dia apa? Apa koordinatnya? Ya, bagus. -4, kosong. -4, kosong. Okey, so yang ni? Berapa koordinatnya? 4, kosong. Ya, bagus. Okey, jadi kerja kamu untuk soalan-soalan yang dia tak bagi koordinat, keluarkan koordinat dia. Okey, bila dah keluarkan koordinat dia macam ni, lepas tu kamu labelkan X1, Y1. Okey, sini labelkan X2, Y2. Okey, lepas tu baru masukkan ke dalam formula. Y2 dulu tolak Y1. X2 tolak X1. So kita ada 0 tolak 8 per -4 tolak 0. Okey, so dapat apa? Kosong tolak 8 kurkan dengan -4 tolak 0. Ya, dapat 2. So yang ni kecerunan dia 2. Kecerunan dia 2, positif. Nampak garis dia? Garis positif. Okey. Okey. So ini cara kalau dia tak bagi dekat kita koordinat. Kita kena keluarkan koordinat kita. Benda-benda yang atas line semua kita boleh keluarkan koordinat dia. Benda-benda yang atas line S, axis, dekat Y axis, spasi X, spasi Y ni kita boleh keluarkan dia punya koordinat dia. So macam mana pun kena ada dia punya koordinat dulu baru boleh buat. Okay, kena ada dia punya koordinat, kena ada 2 titik. Yang penting dia kena ada 2 titik. Baru kita boleh cari dia punya koordinat dia. Okay, boleh? Faham? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, tolong buat soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 4. 1, 2, 3, 4. Buat 4 soalan ni. Siap, tolong hantar dekat dalam WhatsApp. Okay. Buat soalan 1 sampai soalan 4. Siap, hantar dekat WhatsApp. Soalan 1 hingga soalan 4. 5 minit.
Apa benda sama je ni? Okay, seminit lagi. Okay, so nombor satu ni, cara dia nombor satu ni, garis ni, kita tak tahu kan yang mana yang curam, betul tak? Okay, untuk kita nak check yang mana satu yang curam, kamu boleh buat macam ni. Garis ni, kan? Kamu tambah, buat satu garis panjang. Buat garis panjang. E pergi F. Nanti kita nampak yang mana satu yang paling curam sekali. Bila panjang baru kita nampak. Pendek-pendek ni kita tak nampak. Okey. So yang ni soalan dia bagi dekat kita EF GH kan. GH. Okey, GH. Okey. Lepas tu dia bagi HI. Okay. Dan last kali dia bagi kita JK. So tengok yang mana yang paling curam sekali. Yang mana yang paling curam sekali. Buat panjang-panjang baru kita nampak yang mana yang curam, yang mana yang tak curam. So yang ni jawapan dia ialah JK. Yang paling curam. Buat panjang. Buat panjang kita nampak lah yang mana yang paling curam. So yang nombor satu ni kita boleh buang ni. Ini tak curam, ini tak curam. Yang ni dengan yang ni lagi curam, sebelah kanan lagi curam. So jawapan dia ni JK. Ini jawapan dia JK. Okay. Nombor dua. Dia beri OP sama dengan OQ. So katalah dekat sini satu, sini pun satu juga. So, tapi ke bawah dia akan jadi negatif satu lah. So koordinat yang ada dekat sini ni 0, -1, dekat sini 1, 0. Kalau masukkan ke dalam formula X1, Y1, X2, Y2, kamu akan ada 0 tolak 1 dengan 1 tolak 0. So hasil dia kamu akan dapat 1. Kita boleh check macam tu. Kata kunci dekat sini. OP dengan OQ sama. So kita boleh andaikan sini 1, sini 1. Okey, nombor 3. Garis yang mempunyai kecerunan yang terbesar.
So kecurunan yang terbesar JT lah, TJ ataupun JT. Jadi soalan yang nombor 4. Dan soalan yang nombor 4, okey, kecurunan negatif 1/2. Okey, yang mana yang kita boleh eliminate? Jawapan mana yang kita boleh buang? Jawapan dia, kecurunan kita negatif. Yang mana yang kita boleh buang? Yang mana kita boleh buang siap-siap? B dengan C boleh buang siap-siap sebab dia positif. So kita boleh check yang kat sini. So kat sini kita ada negatif 8, kosong. Kat sini kita ada negatif kosong, negatif 4. So check yang ni. So X1, Y1, X2, Y2. So kamu akan ada kosong tolak 4, negatif 8 tolak kosong. So dekat sini ni kamu akan dapat negatif 1/2. So ini automatik, terus jawapan dia E. Okey, boleh? Faham tak? Ada mana-mana soalan yang tak faham? Ada mana-mana soalan yang tak faham? Cikgu, nombor 4, jawapan dia A ke B? A. Jawapan dia A. 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 A yang dapat negatif 1/2. Sarah Sofia nombor 3 tu salah. Dia tanya yang mana yang kecurunan dia paling tinggi lah. Paling tinggi kena paling curam lah. Okey, kena yang paling curam. Cikgu. Ya. Hello? Tengok tadi yang nombor 4. Berapa? Ni, nombor 4. Dah. B ni tak boleh sebab dia positif. Sini pun positif juga. Kita boleh skip lah dua ni. B pun saya dapat negatif 1/2. B dapat negatif 1/2. B dapat negatif 1/2. Maksudnya masuk formula salah. Dekat sini kamu ada kosong negatif 4. Dekat sini kamu ada 8 kosong. X1, Y1, X2, Y2. Betul. Kosong tolak 4. Tolak tu satu. Ya, sebab tu masuk formula kena jaga-jaga. Dia masalah masuk formula. Sebab tu saya beritahu yang tadi tu. Memang kat situ masalah dia. Okey. So, tengok sekejap soalan daripada muka surat ini. Okey. Bukan. Okey, saya nak kamu buat yang ni sebenarnya. Okey, soalan nombor 10 lah, saya tunjuk nombor 10 Okey. Dia bagi tahu dekat kita kecurunan dia dah bagi siap dah. Okey. Sini ada titik kita tahu. Dekat sini kita tak tahu. Tak tahu. Okey. Okey. Yang dekat 16 ni apa dia punya titik dia? Dia punya koordinat dia ada apa? X berapa, Y berapa? Kosong, negatif 16. Kosong, negatif 16. Okey, tapi dekat F ni, kita tahu juga. Okay, walaupun kita tak tahu dekat sini koordinat dia berapa, tapi kita tahu salah satu daripada X dengan Y ni.
So antara X dengan Y yang mana yang kita tahu? Dia ada di atas garis X. Jadi nilai apa yang kita tahu? Kita tak tahu nilai X dia. Bila atas garis X, apa yang kosong? Bila atas garis X, apa yang kosong? Y yang kosong. Jadi Y kosong, X dia kita tak tahu. So koordinat dia jadi macam ni, X kosong. Okay. Disebabkan kita dah ada jawapan, jadi kita boleh cari X tu berapa. Okay. Kerja kamu susun dulu. Yang penting susun dulu. X1, Y1, X2, Y2. Masukkan dulu dalam formula. Okay. M sama dengan 0 tolak 16 perkan dengan X tolak 0. Ni nampak? Kita masukkan X ni dekat Y2. Ini cara dia. Bila kita dah masuk macam ni, betul soalan ada bagi ni kan? Jawapan dah ada kan? 1/2 kan? Jawapan kita masukkan dekat sini. Padam M ni, masukkan sini 1/2. So sekarang kita dah boleh cari X. Pindahkan X naik ke atas. So kamu akan dapat X. Duduk dekat atas. X darab dengan 1 jadi X. Okay. So per 2 sama dengan tolak-tolak 16, ini akan jadi 16. Okay. Ataupun selesaikan dululah. Nanti kamu pening pula. 1/2 dekat sini kamu akan ada 16 per X. X pergi sana, 2 pergi sana. So kamu akan ada X sama dengan 16 darab dengan 2 akan jadi 32. So X 32. Dekat sini ni 32 nilai dia sebenarnya. So ini cara kalau koordinat tu dia tak bagi dekat kita. Nilai lah, ada nilai yang tak bagi. Dia bagi kita jawapan tapi dia tak bagi salah satu daripada koordinat. So cara dia macam tu. Okay. So nanti soalan nombor 9 ni kena buat macam tu juga. Okay. Dan soalan nombor 8 pun kena buat macam tu juga. Nampak? Satu je dia bagi, satu dia tak bagi. Tapi dia bagi kita jawapan. So kerja dia susun dekat dalam formula. Susun dalam formula. Lepas tu baru kita cari nilai M. Okay. So saya nak kamu buat daripada soalan nombor 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Okay. Tolong bagi jalan kira kat saya. Amirul Akman dengan Hilman. Saya nak jalan kira. Bagi jalan kira. Okay, tolong buat soalan ni sampai siap. Siap, tolong hantar dekat WhatsApp. Yang mana cikgu? Daripada soalan 5 sampai 9. Macam soalan nombor 5 ni, saya tunjuk sikit lah soalan nombor 5. Soalan nombor 5 saya belanja. Nanti kamu kena buat kat soalan nombor 6. Okay. Bila dia tak bagi langsung koordinat ke apa, dia bagi dalam bentuk gambar macam ni. Kamu lukis sikit macam tu. Okay. So, kita ada sini 15. Sini kita ada negatif 5. So, keluarkan koordinat dekat sini. 0, 15. Sini keluarkan koordinat negatif 5, 0. Ada 2 titik, kita dah boleh buat dah. So, untuk gambar-gambar yang soalan bagi, dia tak bagi dalam bentuk graf, so kita buat graf bagi. Okay, buat graf bagi. Dah ada macam ni, labelkan ni. X1, Y1, X2, Y2. Adakanlah. Kamu kena adakan titik tu. Bagi titik tu ada. Okay. Ini tu soalan nombor 5. Nanti kamu buat dekat soalan nombor 6 macam tu kan. Sama teknik dia. Dah siap semua ni boleh end.
Ada soalan tanya-tanya lah. Tak ada masalah. Cikgu, Ya. Soalan. kenapa 5 tu negatif 5? Sebab bila kita bubuh dalam graf, 1, 2, 3 positif ke kanan. Negatif ke kiri, sini kosong. Negatif 2, negatif 3. Jadi dia punya garis dia pergi ke sana. So dia akan dapat negatif 5 lah kat sini. Sebab bila kita bubuh dalam graf, dia duduk kat sebelah negatif. Jadi kita letak negatif 5. Yang ni dia naik ke atas. So dia jadi positif lah. Tapi kalau kita punya kotak kita jadi macam tu, kotak pula. 3 segi kita jadi macam tu. So yang ni, sini akan jadi positif. Sini, bawah ni jadi negatif. Macam tu. So letakkan dalam graf baru kita tahu nak letak positif ke negatif. Okay, bagus. Soalan bagus. Jangan buat perangai macam ni. Kamu buat perangai macam ni memang saya kena update dah. Saya minta maaf, saya tak boleh tolong. Excuse tak bagi, mesej apa tak bagi tahu. Saya tak boleh nak tolong, minta maaf. Saya update terus ke dalam group. Nanti kamu jawablah dengan parent. Saya nak tolong macam mana orang tak nak tolong diri. Saya kena tolong. Saya boleh ulur bantuan, tapi kalau orang tak ulur tangan macam mana? Dia nak improve. Mesej pun tak ada, tak bagi tahu info apa pun. Kalau macam tak boleh hantar, ada masalah, bagi tahu. Boleh bagi tahu, kan tak boleh bagi tahu. Cikgu, saya ada masalah, WhatsApp saya problem. Cikgu, sorry line tak elok. Cikgu, sorry ada kat kampung, saya tak ada alat tulis nak pun nulis. Kan? Benda boleh mesej. Lagi senang lagi sekarang, bukan macam zaman dulu. Saya tak tolerate lah benda ni. Ini saya tak tolerate. Kamu tak bagi kerjasama, saya pun tak boleh bagi kerjasama. Cikgu, nak tengok contoh nombor 10 tadi ke?
Untuk nombor 10 boleh? Keluarkan dulu koordinat. Apa saja yang kamu tahu, kita keluarkan. Macam sini koordinat kita tak tahu, tapi kita tahu sini Y dia kosong. Jadi kita letak saja. Kemudian masukkan ke dalam formula. Jason pun tadi masuk sih. Jason ada ke tak ada? Jason dah keluar. Ada orang pun keluar. Alright. Tak apa, tak ada masalah. Sarah Sofia nombor 5 betul. 6 betul, bagus. 7 masukkan balik dalam formula. Okey, bagus, betul. Nombor 8 jawapan dia akan jadi negatif, tapi kita cuba masukkan dalam formula dulu. Okey. So 2 tolak 8, 5 tolakkan dengan M. Okey. Tolakkan dengan M. So, dapat 6, 5 tolak M. Jadi 4 pergi sana, 3 pergi sana. Okey, bagus. 8, terima kasih, bagus. Nombor 9. Oh, kamu pakai formula yang panjang ni. Kamu pakai Pythagoras ni. Boleh juga pakai Pythagoras. Tak ada masalah. Kalau nak pakai yang cara tadi pun boleh juga. So, kamu buat 8 kuasa 2. 10 kuasa 2 tolakkan dengan 8 kuasa 2. So, 8, 6. Lepas tu baru cari balik kecerunan ni. Kecerunan dapat negatif. Betul? Boleh? Boleh, Sarah Sofia? Boleh, cara tu boleh. Tak ada masalah. Okay, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Sarah Sofia. Okey, terima kasih. Boleh live dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi, insyaAllah. Baik, sama-sama.
Ya, sini ada infinity H. Ni ada infinity. AQ infinity. Tak Android. Tak, ni dia tulis kat sini lah. Dia tulis AQ infinity. Betul dia bumbul alamat Android. Ni lah. AQ 2D. Nama dia. Buat lagi dulu. Sesi. Oh, tak ada lagi. Ada dulu beta test. Kotek demo. Cikgu, soalan 8 tak? Cikgu. Soalan 8. Kenapa soalan 8? Soalan 8. Soalan 8 sama macam contoh mana tadi. nak buat? Sama macam contoh tadi. Saya tak faham. Kita buat. Sama macam contoh yang saya bagi tadi. Soalan 8 dengan soalan 9. Dua-dua macam contoh nombor 10. Namakan X1, Y1. X2, Y2. Masukkan ke dalam formula. Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Jawapan ni dah ada. Masuk kat sini. Y2 masukkan kat sini. Y1 masukkan kat sini. X2 masuk sini. X1 M ni masuk kat sini. Dah isi dah ini. Ini dulu nombor 1. Nombor 1 isi dalam formula dulu. Dah ke belum? Dah. Nasratul dah. Dah isi dah. Lepas tu dapat macam ni. Negatif 3 per 4. 5 tolakkan dengan 8. 2 tolak dengan 8. Lepas tu 5 tolakkan dengan M. Ni dapat macam ni. Dah. Dapat. Okey. Lepas tu buat persamaan linear. Cari nilai M. Ini naik atas. Ini naik atas. Negatif 3. 5 tolak M. 2 tolak 8 ni dapat negatif 6 darabkan dengan 4. Dah buat dah ni. 3 ni nak bawa pergi sini pun boleh. Bawa negatif 3 pergi sini boleh. So sebelah kiri ni jadi tinggal 5 tolak M dengan jawapan yang atas ni perkan dengan negatif 3. Cikgu tanpa jalan kira boleh. Jalan kira lah, macam mana saya nak tahu kamu punya jalan. Macam mana kamu nak tahu kamu buat macam mana? Soalan nombor berapa ni? Soalan yang ni ke? Soalan nombor 9 ni. Macam mana kamu buat? Kamu pakai kalkulator saja ke? Macam mana? Nasrul Hakim. Sekejap saya cek dulu. Ini betul. Yang ni betul. Yang ni 2 tolak 5 negatif 7 tolak 2. Okey, betul. Bagus. Ya. Okey. M punya ada jalan kira. Okey, cantik ni. Okey. Sekejap. Okey, pergi sana je betul. Masuk ke dalam pun boleh, tak ada masalah. Pindahkan. Betul, pindahkan. Cantik. Okey, bagus-bagus. Ini betul. Kalkulator saja. Kamu kalkulator apa?
Boleh gambar kalkulator kamu? Tiba-tiba lalu jalan pintas, boleh. Boleh lalu jalan pintas. Tapi kamu kalkulator pun. Tidur lah. Boleh buat ke tak boleh buat? Boleh, faham lah soalan nombor 10 tu. Soalan nombor 10 tu faham lah. Nasrul. Nombor 9. Soalan nombor 9 tu faham lah. Boleh lah. Jangan boleh lah. Faham dengan tak faham. Dua je. Kena confident. Boleh. Okay, bagus. Okay, terima kasih Nasrul. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Soalan 8, soalan 9 jam. 8, 9 jam. Kenapa jam? Ni susun balik ni. Ni, bersama Ali ni kat sini. Yang ni dah buat ke belum ni? Ni. Dah cross ke belum? Cross lah dulu. Cross dulu. Cross dulu. Dah cross settlekan yang ni. Belakang ni. Negatif 6 darab 4 ni kita boleh settle ini. Nasrul nak end boleh end dulu. Dah, Merah Keman dah settle dah ni. Negatif 6 darab 4. Dah. 3 pula bawa pergi sana. Ni 3 darabkan dengan 5 tolak M. So 3 bawa pergi sana. So dia jadi bahagi 3. Bahagi negatif 3. Hah? 3 ni boleh bawa pergi sana. Ataupun kalau tak nak ni kamu kembangkan. Pilihlah satu. Kamu nak pindah ataupun kamu nak kembangkan. Kalau dah kembang kan? Kalau dah kembangkan, dia je lah. Okay, kembangkan dapat apa? Dapat ni. Sama? Dapat. Okay, pindah-pindahkan. Pindah negatif 15, pindah 3. Dapatlah M. Siap soalan tu. Soalan ni? Yang ni dia bagi 10. Sini tinggi dia berapa?
Soalan 8. Soalan 8 dah masukkan ke dalam formula ke belum, Hilman? Dah masukkan ke dalam formula ke belum? Betul? Dah nak silang ke belum? Okey, dah nak silang dapat apa? Dapat sama macam tadi. Dapat ni, negatif 15 tambah 3M sama dengan negatif 24. Dapat ni? M dah dapat dah. Tapi tak faham. Tu ke? Jawapan dapat tapi tak faham ke? Jawapan dapat tapi tak faham. Soalan ni dia macam ni. Okey. Normal punya soalan dah ada 2 titik kan? Dah ada 2 titik. So soalan dia umpama macam ni. Okey, 3 tambah 2 sama dengan berapa? 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5. Ini normal punya soalan. Soalan yang ni, jawapan dah bagi. 3 tambah berapa sama dengan 5. Soalan tu macam ni. Kita tak tahu yang kat tengah ni. Boleh pindahkan 3 pergi sana. Okay. Dalam kes ni, kamu ada formula. M kita ada. Y2 kita ada. Y1 kita ada. X2 kita ada. X1 tak ada. Okey. Kamu kena faham satu benda. Formula yang dibagi dekat kamu, apa-apa saja formula, kita boleh cari apa benda saja yang dalam ni. Kita boleh cari M, kita boleh cari Y2, kita boleh cari Y1, kita boleh cari X2, kita boleh cari X1. Semua benda dalam ni kita boleh cari. Guna formula ni. Syarat dia, yang lain-lain kena ada. Kalau kita nak cari M, Y2 kena ada, Y1 kena ada, S2 kena ada, S1 kena ada. Okay, kalau kita nak cari M. Okay, tapi kalau kita nak cari Y1, M kena ada. Yang lain-lain kena ada. Kecuali Y2 je. Kalau kita nak cari X1, Y2, Y1 kena ada, X2 kena ada. Macam tu. Setiap formula, apa-apa saja formula, semua benda kita boleh cari. Dengan syarat yang lain-lain semua ada. Sama juga dengan formula luas. Luas 4 segi sama dengan panjang darat lebar. Okey, luas 4 segi sama dengan panjang darat lebar. Luas kita boleh cari. Kena ada panjang dengan lebar. Luas kita boleh cari kalau kita ada panjang dengan lebar. Okey, panjang pun kita boleh cari. Tapi kita kena ada luas dengan lebar. Lebar pun boleh cari, tapi kita kena ada panjang dengan luas. Apa-apa saja formula, semua konsep dia macam tu. Okay, jadi sama juga untuk kes ini. Kes yang nombor 8 ni. Okey, boleh? Dapat? Sama juga dengan ni. Yang ni S2 tak ada. S1, Y1 ada. Y2 ada. M pun ada. Nampak? Semua benda yang lain ada. Kecuali satu saja tak ada. Kita boleh pakai formula untuk nak cari dia. Okey, soalan nombor 9. Settle yang ni dulu. Tinggi ni berapa? Amirul, tinggi dia berapa? Berapa dia punya tinggi dia? Tinggi dia bukan 0.8. Tinggi dia berapa? Yang tu koordinat. Adalah dalam koordinat tu jawapan dia. So tinggi dia ialah 8 je, bagus. 8. Okey. So, sekarang ni dia minta kita cari kecerunan.
Okay, nak cari kecerunan kena ada apa? Kena ada apa? Kena ada 2 titik, betul? Titik yang ni dah ada, titik yang ni kita tak tahu macam mana kita nak cari. Okey? So sekarang ni kita kena pergi tahu dulu, yang ni pergi sini, ni panjang mana? Ini salah satu lagi lah pattern soalan. Dia gabungkan dengan Pythagoras. Ingat Pythagoras? Dia bagi sini 10, dia bagi sini 8. Sini berapa? So kamu kena tahu yang mana yang panjang, yang pendek. Nak kena buat tolak ke nak kena buat tambah? Sekarang nak kena buat tolak ke nak buat tambah? Kita buat tolak, ya bagus. Buat tolak. Namakanlah sini ON kan. ON sama dengan tolak 8 kuasa 2. Betul. Punca kuasakan. Sekarang ON dapat berapa? Ya, bagus. ON dapat 6. Okey, so bila kita tahu dekat situ 6, bila kita tahu sini pergi sini 6, boleh tak kita nak letak koordinat dekat N ni? Berapa koordinat saya nak letak? X berapa, Y berapa? Ya, bagus. X dia akan bertambah jadi 6. Y dia kosong sebab dia ada atas line. Sekarang ni koordinat pertama dah ada, koordinat kedua dah ada. Boleh tak kita nak cari kecerunan? Boleh lah nak cari kecerunan. So ini combination dengan Pythagoras. Sebab tu kena hati-hati bila tengok 3 segi ni kita kena jaga. Kemungkinan besar ada Pythagoras. Kemungkinan besar ada Pythagoras. Sebab tu dia bagi jarak MN. Sengaja diberi jarak MN. Okay, dapat? Amirul dapat? Itu saja. Cikgu dah hantar tu. Dah. Alright. Nombor 5 direct buat terus. Okay. So nombor 5 kamu ada 15 dengan kosong tu tolak 5. So dapat positif. Baik, bagus. Nombor 5 betul, 6 betul, 7 masukkan balik dalam formula saja, tak ada masalah. Betul, bagus. Nombor 8 sebenarnya kamu perlu lukis sebenarnya. Bila lukis baru nampak clear sikit. Kalau tak lukis nanti tengok balik ni tak faham ni. Nanti kalau boleh ni print ni kamu print. Sebab nanti ni yang bawah ni saya nak kamu buat ni sebagai latihan ni sampai habis. Ni latihan rumah ni sampai habis. Okey, cuba tengok pattern soalan.
Okey, cuba tengok pattern soalan. Okey, betul semua. Okay, tak ada masalah. Ada apa-apa soalan tak, Amirul? Nampak tak sikit apa benda ni? Yelah, kecerunan tu senang je faham, tak ada masalah. Cumanya pattern soalan tu. Pattern soalan tu ada macam-macam jenis. So sekarang ni saya share dengan kamu pattern dia. Pattern dia okey ke tak okey? Boleh layan ke tak boleh layan? Kena tahu beberapa benda lain lah. Selain daripada kecerunan tu sendiri. Okay, baik. Bagus. Okay, terima kasih, Amirul. Ya. Buat 10 kali dia tak susah lah. Sekali buat susah. 10 kali tak susah lah. Kamu dah boring dah 10 kali. Buat 10 kali boring lah. Okay, nanti print bawah ni semua buat. Ni tulis terus kat sini. Jalan kira tulis sini. Jalan kira terus tulis kat sebelah sini. Ni semua soalan ni jalan kira buat sini. Okay. Tak apa. Dia sekejap je. Susah. Okay, baik. Terima kasih. Bagus. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tunggu Hilman punya lah satu lagi. Hilman dapat submission nanti beritahu Ya betul, sampai soalan nombor 9 saja. Hilman pun nanti kalau boleh print. Okay. Kalau nak buat secara digital, nanti ambil soft copy tu, tolong conteng kat sebelah tu. Saya nak kamu conteng. Saya tak nak kertas kamu bersih, tak nak. Nanti exam pun buat macam tu, buat conteng semua. Bersih tu maksudnya 2 je. Tak tahu. Ataupun dia sangat pembersih lah. Dia tak ada lah orang yang bersih sangat pun. Kebanyakannya yang kosong tu tak tahu lah. Kalau tahu mesti dia conteng semua. Kalau tahu mesti semua dah diconteng.
Kau dah hantar Kamu kena tulis pakai tangan jalan kira dia. Kamu tak ada kamera ke nak ambil gambar ke? Tak ada. Ini buat pakai apa ni? Pakai PC ke apa? Pakai komputer ke? Ada tapi mak guna phone. Guna PC. Tak apa, kalau lain kali lah kata kalau lain kali kamu nak guna PC kan. Lain kali nak guna PC kan. Kamu cari ni. Kamu cari ni, bukan macam saya ni. Jangan nak tunjuk. Ni nampak? Ni saya punya tempat conteng kan ni. Dia ada sekali dengan dia punya pen ni. Pen ni ada yang ada pakai bateri, ada yang tak pakai bateri. So ni yang saya pakai nak tulis. Nama dia apa cikgu? Nama dia drawing pad. Ada macam-macam jenis. Ada yang daripada harga murah sampai harga mahal pun ada. Daripada sekejap saya tengok Saya rasa paling murah mungkin ada dalam belas-belas ringgit lah. Drawing pad. So drawing pad tu kamu boleh conteng lah macam saya punya. Nanti kamu ambil yang saya punya soft copy tu, kamu boleh tu conteng dekat dalam komputer. Kamu try cari drawing pad. Ataupun minta mak kamu ke cari dekat Shopee. Tengok yang harga murah-murah pun boleh. Sekejap. Contoh drawing pad. Nak cari tak jumpa pula. Kat dalam ni ada yang harga RM50. Yang harga RM5, RM6 tu, yang tu selalunya kita boleh buat macam macam ni, macam kertas je. Dia tak boleh nak transfer. Dalam RM50 lah yang saya jumpa dalam ni. Dalam RM50 je lah, RM40 pun ada juga. Boleh tengok yang RM40 punya harga ke RM60 ke. Mungkin ada yang murah lagi lah, kamu boleh cari yang murah lagi. So ini cucuk USB masuk dalam komputer, terus boleh tulis kat atas komputer. Kalau ada bajet sikit boleh lah cari. So terus boleh conteng kat sini, tak payah kacau kamu punya mak lah. Lepas tu benda-benda yang nak hantar kat dalam komputer nanti tinggal screenshot. Lepas tu paste dalam komputer, screenshot, paste dalam komputer, screenshot, paste dalam komputer. Kamu pakai macam saya punya lebih kurang. Okay. Terima kasih banyak-banyak Ilman. So selamat berehat, terima kasih, jumpa lagi insyaAllah Bagus Ilman. Dengan apa yang ada kamu buat juga bagus. Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.